Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni. Maqalah Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat Bani Israil oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masuk dalam bahagian kelima. Kita dalam bahagian kelima lagi lah. Pemurnian anak cucu Nabi, tentang anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan dan dipinggirkan. Dah. Banyak ya kita baca ni siri keempat dah. Jadi kita masuk topik yang ketujuh dah. Topik yang ketujuh. Ummul Kulsum ni anak sulung Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Ummul Kulsum ni adalah bukan anak basuh, tapi Ummul Kulsum ni adalah anak sulung Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Basuh ke anak ketiga ke bukan, anak sulung ni. Anak perempuan sulung Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu tu adalah Ummul Kulsum. Seperti yang disebut dan dibuktikan sebelum ini, Ummul Kulsum bukanlah anak bangsa Ali. Ummul Kulsum ni bukan anak bangsa. Bukan anak bangsa Ali dan Fatimah yang selalu digembar-gemburkan. Malah sebenarnya beliau adalah anak sulung mereka. Ummul Kulsum dilahirkan pada penghujung tahun ketiga Hijrah ataupun tahun keempat Hijrah. Ni anak sulung 3 4 Hijrah tu. Ummul Kulsum bukannya Hasan Hussein. Hasan Hussein 7 Hijrah dan 9 Hijrah ya. Bicara dah semua ni. Ummul Kulsum menjadi isteri Umar. Ummul Kulsum ini kemudiannya sudah menjadi isteri Sayyidina Umar radhiyallahu dan mereka mendapatkan 2 orang anak, iaitu Zaid dan Ruqayyah. Jadi anak kepada Ali ni mertua lah, bapa mertua kepada Umar. Dia bukan membenci ni. Sebenarnya saling menikah ni. Kahwin mengahwinkan Umar menikah dengan anak Ali dia. Untuk merapatkan hubungan biasa mari ataupun menantu mari. Jadi Umar ni menantu kepada Ali. Perkahwinan antara Umar dan Ummul Kulsum menunjukkan betapa baiknya hubungan antara Umar dan Ali, sangat-sangat baik ni. Kesediaan Ali bermenantukan Umar adalah bukti yang paling kuat tidak adanya sebarang permusuhan antara mereka seperti yang didakwa oleh golongan Syiah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya baik. Walaupun sesetengah golongan Syiah cuba menafikan perkahwinan Ummul Kulsum dengan Umar dan mereka membuat bermacam-macam takwilan, tetapi penafian dan takwilan mereka tidak membawa apa-apa erti. Meaningless, tak ada apa makna pun. Perkara ini disebutkan dengan nyata oleh tokoh-tokoh dari kedua-dua perkara. Ini yang disebutkan dalam aliran Sunnah Syiah. Dalam dua aliran akidah besar tu, Syiah dan Sunnah, sebut belaka benda ni. Dalam hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari jilid 1 halaman 43, Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 496, Ibnu Hibban dalam Siqat Ibnu Hibban jilid 2 halaman 216, Az-Zahabi dalam Siyarul A'lamin Nubala jilid 3 halaman 500, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 5 halaman 171, At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari jilid 3 halaman 270, Ahmad bin Abi Ya'qub dalam Tarikh Ya'qubi jilid 2 halaman 149 hingga 150, Al-Kulaini, ni kitab Syiah dah. Dalam Al-Kafi jilid 5 halaman 349, At-Tusi, kitab Syiah. At-Tusi dalam Tahzib al-Ahkam jilid 9 halaman 262. Jadi semua kisah Ummul Kulsum jadi isteri Umar ni dalam kitab Al-Sunnah pun banyak kitab. Dalam kitab Syiah pada sebut. Sayyidina Umar radhiyallahu malah mempunyai keturunan daripada anaknya, iaitu Ruqayyah. Cicit Nabi lah. Banyak mana pun. Jadi lagi tinggi, nasabnya lagi tinggi lah. Pakok ni. Tapi begitulah Syiah ni. Dirujuk Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 5 halaman 171. Jadi ada keturunan daripada Ruqayyah dan seterusnya. Riwayat yang palsu bagi melepaskan geram mereka. Kerana tidak senang hati dengan kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi oleh golongan Syiah. Mereka cuba memutarbelikkan pula ceritanya dengan memukakan riwayat mereka anah seperti di bawah ini yang kononnya dikatakan oleh Ja'far As-Sadiq. Mereka inna dzalika fardun ghadbanahu. Itulah kemaluan yang dirampas daripada kita. Al-Kafi jilid 5 halaman 346. Soalan kena rapah nah.
Ummu Kulsum ni keturunan Nabi yang dirampas oleh Umar lah kononnya. Seolah-olah Umar memaksa Ali supaya mengahwinkannya dengan Ummu Kulsum. Apabila Ali enggan memberikan lalu dirampasnya Ummu Kulsum daripada Ali konon. Buat cerita lah. Rekod-rekod cerita. Okey, dendam Syiah terhadap Ummu Kulsum. Dendam pula. Okey, dia menikah dengan Umar jadi dendam pula. Ada dua sebab penting kenapa golongan Syiah begitu berdendam dengan Ummu Kulsum binti Ali. Cucu Nabi ni. Pertama, kerana Ummu Kulsum menjadi isteri Umar yang amat dibenci oleh mereka. Nah, tu sebab pertama. Umar yang dihukumkan kafir oleh mereka. Kafir lah. Umar. Oleh mereka mana boleh diterima oleh Ali sebagai menantunya. Tak logik lah bagi mereka. Tentu sekali Umar yang terima oleh Ali sebagai menantu itu bukan sekadar orang Islam. Biasa malah seorang yang sangat-sangat istimewa pada pandangan Ali. Baru boleh jadi menantu dia. Hal ini membuktikan orang yang menganggap Umar kafir adalah musuh Ali sebenarnya. Pok Syiah ni berlakon. Sebenarnya mereka membenci Ali juga. Musuh Ali. Dan musuh Umar, kedua-duanya sekali. Sedangkan mereka selalu mendakwa sebagai pencinta ahli dan pencinta ahli baik keluarga Rasulullah. Sebenarnya berlakon, bohong dah. Penunggang keluarga Nabi, penunggang agama, begitulah pokok penunggang agama. Dia berasa dia lah pejuang kepada keluarga Nabi dah. Penolong keluarga Nabi, pencinta keluarga Nabi. Sebenarnya mereka benci pada keluarga Nabi. Begitu juga orang yang setengah-setengah golongan yang mengaku pejuang Islam. Tiba-tiba tidak adil dah. Pok dia selepas belakang naik jawatan tetap. Orang lain ni biarlah gaji murah pun kena buang, kena buang letak jauh-jauh kan. Pejuang Islam lah. Lepas tu projek habis boleh ke anak beranak. Tu cerita pejuang Islam kau ni, padahal mereka bukan nak berjuang Islam, juang poket dia. Begitulah cerita ni pokok Syiah lah. Kita jangan mudah tertipu dengan selanggan orang politik ni lah. Jangan cepat tertipu dia. Jangan mudah percaya. Syiah ni orang politik ni. Politik menunggang keluarga Nabi. Padahal mereka ada kepentingan mereka. Bukanlah nak sokong sangat keluarga Nabi dah. Yang kedua, kerana Ummu Kulsum mendedahkan pada dunia bahawa golongan Syiah lah sebenarnya membunuh saudaranya Husain di Karbala. Jadi adik-beradik kepada Hasan Husain ni kakak dia Ummu Kulsum. Ummu Kulsum cerita sebenarnya Husain dibunuh oleh Pok Syiah. Begitu Zainab juga dah. Adik kepada lagi lah. Jadi memang yang membunuh Husain ni bukan tentera Yazid, tetapi Syiah. Syiah Kufah ni. Satu rahsia yang cuba disembunyikan oleh orang Syiah sehabis dajjal mereka lah. Kenyataan Ummu Kulsum ini disebut oleh sejarawan Syiah sendiri juga, iaitu Mullah Baqir Al-Majlisi. Ummu Kulsum berkata sambil menangis-nangis dan berkata, wahai orang Kufah, orang Syiah Kufah lah. Buruklah hendaknya keadaanmu, buruklah hendaknya rupamu. Kenapa kamu menjemput saudaraku Husain? Adik dia lah, Hasan Husain. Kemudian tidak membantunya, bahkan membunuhnya. Merampas harta bendanya dan menawan orang perempuan dari ahli rumahnya. Habis tawil. Pah ke? Ummu Kulsum kena tawan lah. Lana Allah ke atas kamu dan semoga kutukan Allah mengenai mukamu. Rujuk Jila'ul Uluyun halaman 486. Bocor rahsia dah. Dia bunuh Ummu Kulsum sebut ni. Beliau juga berkata, Ummu Kulsum kata apa ni? Wahai orang lelaki daripada kalangan kamu, daripada kalangan Syiah Kufah ni, membunuh kami. Ada baik, betul lah. Anak beranak Husain, Hasan mati dah Husain. Dan inilah Ummu Kulsum ada sekalian. Membunuh kami, sementara orang perempuan pula menangisi kami. Tuhan akan memutuskan antara kami dan kamu pada hari kiamat nanti. Jila'ul Uluyun halaman 446. Jelas tu kan. Akibatnya Ummu Kulsum tersingkir daripada Al-Bait, daripada geng dia lah. Bagi menyatakan kejahatan dan kekejaman Umar, mereka mengurangkan umur Ummu Kulsum dan menjadikannya sebagai anak bangsu Fatimah dan Ali. Hukumnya itu. Asal Ummu Kulsum ni kakak, jadi adik pula. Seolah-olahnya mereka berkata, tengoklah Umar yang sudah begitu tua. Betapa gelojoh, betapa jahat dan kejamnya dia kerana berkahwin dengan kanak-kanak yang baru berumur 8 tahun. Dia kecil umur. Jadi Umar ni ke umur 8 tahun dengan Ummu Kulsum ni. Jadi budak kecil ni. Pakai kakak. Mana? Kalau kakak dia pergi pada apa tahu. Banyak dah tahun lah dah. Seterusnya untuk melepaskan dendam mereka terhadap Ummu Kulsum yang membocorkan rahsia
mereka sebagai pembunuh Sayyidina Husain marah. Ummu Kulsum dia bocor. Maka Ummu Kulsum dipinggirkan dan disingkirkan daripada senarai Ahlul Bait ketika Nabi SAW mengisytiharkannya melalui hadis kisah. Hadis ni pun ramai ustaz kita dah, ulama-ulama terima pada hadis tu karut ni. Hadis kisah ni banyak kecatatan ni, bukan sekadar sanad. Cek sanad saja, tengoklah logik tidak dari segi dirayahnya nah. Jadi hadis kisah ni dikeluarkan adik-beradik pada hari kakak. Sepatutnya ada lah. Jebuan hanya Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. 5 orang saja dah hadis kisah ni. Habis cucu Nabi yang lain tak ada. Menjadi isteri Umar dan menjadi saksi dalam kes pembunuhan cucu-cucu Rasulullah SAW rupa-rupanya adalah satu dosa yang sangat besar yang menyebabkan anak Fatimah dan anak Ali ini tidak layak masuk dalam senarai Ahlul Bait. Ni dibuang lah. Kerana dia bocor rahsia dia, jahat mereka. Dia bocor rahsia ustaz tunggak agama dah. Buat tahpin kereta Mercedes rumah 2 tikar. Dia kereta apa? Belfire ni. Jadi ada orang bocor tu ni musuh Islam dah. Ni masalah dah. Orang tuduh musuh Islam lah tu. Orang bocor rahsia jahatnya setengah-setengah ustaz kita ni dituduh musuh Islam. Yang ke-8. Zainab anak perempuan kedua Fatimah. Bukan Hasan Husain. Hasan Husain abang adik dia. Hasan keempat bongsunya Husain. Bukan Zainab. Bukannya Ummu Kulsum ni. Ummu Kulsum ni kakak sulung. Kakak keduanya Zainab. Zainab anak perempuan kedua Fatimah. Selalu disebutkan Zainab adalah anak ketiga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, tetapi sebenarnya beliau adalah anak kedua Fatimah. Beliau berkahwin dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Anak kepada Ja'far dah. Abdullah bin Abi Ja'far bin Abi Talib iaitu sepupunya dan mendapat beberapa orang anak. Ada beberapa orang anak ni sepupu dia ni. Jadi sepupu kepada Zainab ada. Anak kedua Fatimah nikah ni. Adik-beradik Ja'far tu adik-beradik Ali lah ni. Jadi Abdullah tu anak saudara Ali. Jadi sepupu lah nikah ni sepupu ni. Ada berapa orang anak lagi ni. Jadi banyak mana keturunan dia ni. Ahlul Bait ni. Nah, keturunan kalau kira Said. Ni lah ni tidak. Said ni habis Hasan Husain saja. Kenapa? Kenapa tak berkeluarga ni? Itu kita kena teliti lah. Perceraian kerana perbezaan pendapat. Zainab bercerai dengan suaminya ni, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ni. Kerana perbezaan pendapat dalam soal harus ataupun tidak mengikuti Husain ke Kufah. Cerai ni. Ni ikut adik dia lah Husain ni. Abdullah suami Zainab berpendapat tidak harus pergi. Tak pergilah, bahaya nak. Sementara Zainab pula tidak tetap mahu mengikuti Husain ke sana. Ni ikut adik-beradik dia lah. Masing-masing berkeras dengan pendapat sendiri dan akhirnya mereka bercerai kerana perbezaan pendapat dalam soal tersebut. Okey, Zainab berasa tertipu dengan Syiah Kufah. Zainab pun bocor rahsia Syiah juga. Zainab berasa tertipu dengan orang Syiah Kufah. Kerana selepas sampai ke Karbala, mereka sendiri bertindak membunuh saudara-saudaranya. Habis adik-beradik Zainab kena bunuh lah. Sungguh terkejut Zainab menghadapi keadaan itu. Mullah Bakir Al-Majlisi, Syiah ni nak, melaporkan kata-kata Zainab selepas peristiwa pembunuhan beramai-ramai saudaranya, adik-beradik dia di Karbala ni. Anak beranak ini di Karbala. Wahai orang Kufah, Syiah Kufah ni, yang khianat, yang penipu, kenapa kamu menangisi kami sedangkan air mata kami belum lagi kering kerana kezalimanmu? Lepas dibunuh, tiap pula menangis. Pokok ni gitu tak berlaku ni. Keluhan kami belum lagi terputus oleh kekejamanmu. Keadaan kamu tidak ubah seperti perempuan yang memintal benang kemudian dirombaknya kembali. Kamu juga merombak ikatan iman dan berbalik kepada kekufuran. Adakah kamu meratapi kami? Padahal kamu sendiri yang membunuh kami. Sekarang kamu pula menangisi kami. Demi Allah, kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Kamu membeli keaiban dan kehinaan untuk kamu. Tumpukan kehinaan ini sama sekali tidak akan hilang walau dibasuh dengan air apapun. Rujuk ila ulun halaman 44. Dia kitab Syiah sendiri. Yang bunuh tu Syiah Kufah ni. Bukan tentera Yazid, tak sebut tentera Yazid. Okay, memilih Syam sebagai tempat tinggal. Zainab bernasib baik kerana terselamat dari pembunuhan di Karbala. Zainab ke Ummu Kulsum selamat tak? Selamatlah Zainab ni tak? Ummu Kulsum tahu lah. Nah dia. Jadi Zainab cucu Nabi ni nak, anak Ali ni,
dan Fatimah ni bernasib baik kerana terselamat dari pembunuhan di Karbala. Ketika itu Zainab sedar siapa sebenarnya musuh keluarga Rasulullah SAW yang sebenar. Beliau kemudiannya menyesal sangat atas perbuatannya keluar memberontak terhadap kerajaan atas dorongan orang-orang yang meragut nyawa keluarganya sendiri. Zainab berangkat ke Syam atas jemputan Khalifah Yazid. Lepas tu baru sampai tentera Yazid ke apa, barulah dijemput ke Syam dah. Dengan penjagaan yang rapi oleh pihak tentera kerajaan di sepanjang perjalanan. Jagalah. Jadi tentera Yazid ni menyelamatkan. Yang membunuhnya Syiah Kufah. Yang menyelamatkan tentera Yazid. Dengan terbalik pula dah. Selepas diberi pilihan oleh Yazid sama ada mahu pulang ke Madinah ataupun menetap di Syam saja, Zainab memilih menetap di Syam saja sampai ke akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia di Syam dan dikubumikan di sana. Gitulah. Dia mati di Syam. Itulah tentera Yazid lah. Di kerajaan Yazid. Anak Muawiyah lah. Dia ni cerah Datuk lelaki dia tahu nikah lain ke dia. Tapi cerah Datuk lelaki dia dulu lah. Ni lah isu ni. Menerima akibat yang sama. Zainab juga dipinggirkan seperti kakaknya Ummul Kulsum. Kakak kedua ni lah. Ummul Kulsum kakak sulung. Dipinggirkan dua orang ni kerana menjadi saksi dalam kes pembunuhan keluarganya di Karbala. Dia selamat lah. Tak mati lah. Beliau adalah salah seorang saksi yang mendedahkan pada dunia tentang kejahatan orang Syiah. Sebenarnya dia je bocor rahsia. Apabila bocor rahsia dia kecil lah. Jadi budak kecil ni. Hasil usia pula jadi abang. Padahalnya adik. Okey, saat topik ke-9. Ummul Kulsum anak bangsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat atau yang bangsu ialah Ummul Kulsum. Ni bukan Ummul Kulsum ni ada cucu sulung, cucu anak sulung Ali ni, bukan Ummul Kulsum anak Nabi, anak bangsu Nabi dah. Serupa mak saudara anak ni, nama dia Ummul Kulsum. Anak perempuan Rasulullah yang keempat atau yang bangsu ialah Ummul Kulsum mengikut pendapat yang sahih. Dan ini juga adalah pendapat kebanyakan ulama. Ruji Ibn Hazm dalam Jawami'us Sirah halaman 39, Jamharatul Ansab halaman 16, Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam min Nubala jilid 2 halaman 272 dan Ibn Abdul Bar dalam As-Ti'am jilid 4 halaman 34. Zainab dan Ruqayyah berkahwin pada permulaan Islam. Lagi ni. Awal lagi lah. Selepas perang Badar, mengikut pendapat yang sahih, Nabi SAW mengahwinkan pula anak perempuan ketiganya ataupun Fatimah dengan Ali ni. Anak ketiganya Fatimah dengan Ali. Orang yang belum berkahwin lagi selepas itu hanyalah anak baginda SAW yang keempat dan yang bangsu, iaitu Ummul Kulsum tak kahwin lagi. Perang Badar, Fatimah dan Ali. Ummul Kulsum ni anak bangsu Nabi, anak keempat anak bangsu Nabi, tak kahwin lagi. Ketika Rasulullah SAW sedang mengintai-ngintai bakal menantu untuk anak bangsunya, tiba-tiba Ruqayyah meninggal dunia selepas diserang penyakit cacar. Jadi meninggal dunia Ruqayyah ni dah. Uthman dipilih lagi sebagai menantu Nabi SAW. Oleh sebab Uthman memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami Ruqayyah dengan sebaik mungkin, baginda SAW berpendapat Uthman adalah seorang yang sesuai untuk dijodohkan dengan anaknya Ummul Kulsum. Apalagi selepas Nabi SAW mendapat keizinan daripada Allah SWT untuk mengahwinkan anaknya dengan Uthman. Baginda SAW terus memanggil Uthman dan berkata kepadanya, Ya Uthman, hadha Jibril ya'muruni anillah azza wa jalla an uzawwijuka Ummul Kulsum ukhtuha. Ala mislu sadaqaha wa ala mislu asyaratiha. Wahai Uthman, Jibril datang membawa perintah Allah agar aku mengahwinkanmu dengan adiknya Ruqayyah, iaitu Ummul Kulsum dengan mas kahwin sebanyak yang kau berikan kepada Ruqayyah. Samanya mas kahwin Ruqayyah dengan adiknya Ummul Kulsum sama. Dan dengan engkau akan hidup bersamanya dengan penuh kasih sayang seperti yang kau lakukan terhadap kakaknya Ruqayyah. Rujuk Ibn al-Athir al-Jazari dalam Usul al-Ghabah jilid 3 halaman 448 dan Al-Muhib at-Tabari dalam Riyadul Nadirah fi Manaqib Al-Asyarah jilid 1 halaman 22. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zawwajtu Ummul Kulsum min Uthman ila yuhal minas sama." Tidak aku kahwinkan Ummul Kulsum dengan Uthman melainkan selepas mendapat wahyu daripada langit. Rujuk Al-Bukhari dan Tarikhul Kabir.
Jilid 2 halaman 201 dan Ibnu Asir dalam Ushulul Ghabah jilid 5 halaman 212. Ni kitab-kitab sirah bagi kitab hadis ni. Kelebihan dan keistimewaan Uthman. Hadis-hadis ini menunjukkan perkahwinan Umm Kulsum dengan Uthman khususnya dan perkahwinan anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam amnya berlaku dengan restu dan pilihan Allah juga. Kenyataan sejarah membuktikan Allah memilih Uthman 2 kali bagi menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kesayangannya Allah lah. Itu sebabnya Uthman digelar dengan Zul Nurain, iaitu Zul Nurain yang bererti seorang yang mempunyai 2 orang cahaya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 cahaya lah Uthman ni. Keistimewaan ini hanya diperolehi oleh Uthman sahaja daripada kalangan umat ini. Malah jika dilihat kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain, lagi nescaya nyata kedudukan Uthman yang begitu tinggi di sisi Allah SWT dan Rasulnya. Disebabkanlah oleh itu, apabila Umm Kulsum meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bidihi law anna 'indi mi'ata bintin tamutu wahidatan ba'da wahdatin zawwajtuka ukhra hatta la yabqa min al-mi'ati syai'un." Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, seandainya aku mempunyai 100 anak perempuan di mana setiap orang daripadanya mati selepas berkahwin denganmu, nescaya aku kahwinkan pula engkau dengan yang lain sehingga habis kesemuanya. Ali Muttaqi Al-Hindi dalam Kanzul Umar jilid 13 halaman 44, Al-Muhib At-Tabari Ar-Riyadul Nadirah jilid 1 halaman 22, Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq jilid 39 halaman 39. Lautan kasih sayang tidak bertepi. Sepanjang kehidupannya dengan Umm Kulsum, Uthman cukup menjaga hati puteri Rasulullah SAW itu. Tak ada bosu dah. Nabi. Beliau memberikan kepadanya segala apa yang termampu. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa beliau pernah melihat Umm Kulsum, anak perempuan Rasulullah SAW, memakai selendang sutra yang berharga. Rujuk Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari jilid 2 halaman 868, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 205, Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Isabah jilid 4 halaman 406. Jadi sutra ni mahal lah. Orang kaya tapi Uthman ni bagi pakaian yang mewah lah masa tu lah. Justru kerana Umm Kulsum terlalu terpaut hati kepada Uthman, di samping kagum dengan kelebihan-kelebihannya. Pernah pada suatu hari Umm Kulsum bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zawji khairun aw zawj Fatimah?" Qalat fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma qala zawjuki mimman yuhibbu Allah wa rasulahu ويحب الله ورسوله فولت فقال لها هلمي ماذا قلت قالت قلت زوجي ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قل نعم وأزيدك ودخلت الجنة فرأيت منزله ولم أرى أحدا من أصحابي يعدوه في منزله. Wahai Rasulullah, suamiku lebih baik ataupun suami Fatimah? Ali lah. Nabi SAW diam sejenak kemudian bersabda, suamimu adalah antara orang yang kasih ke Allah dan Rasulnya juga mengasihinya. Allah dan Rasul pun saya ke dia lah. Selepas itu Umm Kulsum pergi untuk satu hajat. Tetapi Nabi SAW memanggilnya dan berkata, apa ayah kata tadi? Umm Kulsum menjawab, ayah kata suamiku adalah antara orang yang kasih ke Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mengasihinya. Nabi SAW pun bersabda selanjutnya, ya, ayah mahu menambahkan lagi kepadamu. Iaitu pernah ayah masuk ke dalam syurga dan ayah melihat rumahnya. Tidak ada siapa pun daripada menantu-menantu yang rumahnya lebih tinggi daripada rumah Uthman. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dalam Musnad As-Sahihaini oleh Umm Kulsum nombor hadis 704. Jadi rumah di syurga pun tinggi Uthman. Maksudnya Uthman radhiyallahu anhu lebih tinggi daripada Ali. Gitu lebih kurang lah. Darjat Uthman lebih tinggi daripada Ali. Umm Kulsum kembali ke rahmatullah. Bagaimanapun Uthman tidak sempat hidup lama bersama Umm Kulsum. Puteri bangsu kesayangan Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-9 Hijrah. Dengan itu pasangan suami isteri yang direstui Tuhan semesta alam hanya sempat mengecapi bersama kebahagiaan hidup dunia yang fana selama 6 tahun saja, dan mereka tidak pula dikurniakan anak. Tak boleh anak ni. Umm Kulsum ni dia tahu hidup. Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW duduk di tepi kubur Umm Kulsum selepas dikebumikan dalam keadaan sedih. Dan aku melihat air mata baginda sallallahu alaihi wasallam mengalir, menangis Nabi lah. Anak dia mati ni, anak perempuan bawah sudah. Rujuk Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari jilid 1 halaman 173, Ibn Hajar dalam Isabah jilid 4 halaman 466. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 26. Pengunci kata, kesimpulan lah tentang anak cucu Nabi Muhammad SAW yang dilupakan, dipinggirkan.
Pengunci kata dah. Mungkin ada yang tertanya kenapa golongan Syiah begitu berdendam kepada Bani Umayyah. Dan mereka tidak henti-henti memburukkannya sehingga ke hari ini. Jawapannya adalah kerana Bani Umayyah satu-satunya kumpulan yang berjaya menggagalkan perancangan jahat mereka yang mula dilaksanakan oleh mereka pada permulaan Islam sehingga tercetus perang saudara sebanyak 2 kali antara para sahabat. Jika bukan kerana peranan penting yang dimainkan oleh golongan Bani Umayyah melalui kuasa politik, dia ada pada mereka dengan sokongan padu daripada para sahabat Nabi SAW yang lain dalam usaha menundukkan Al-Fi'atul Baghiyah, pemberontak dalamnya. Yang bermaharajalah pada ketika itu tentu Islam yang ada pada hari ini tidak lagi dapat dilihat dalam rupa asalnya. Rosak habis. Pemberontak ni. Set-set kerengga dia, penubuh atak ni. Dia merosakkan dari dalam. Inilah sebenarnya sebab dan punca bagi dendam musuh-musuh Islam tidak berkesudahan itu. Tetapi semuanya dilakukan atas nama Islam. Slogan Islam, dasar Islam dah. Atas nama perawi-perawi hadis dan atas nama pencinta-pencinta Al-Bait. So, kononnya, pencinta-pencinta keluarga Nabi SAW, anak beranak Nabi. Padahal mereka benci. Menggunakan slogan je, politik. Macam slogan Melayu lah. Melayu terancam apa dah. Mereka kabar mereka boleh projek pergi ke China. Makan rasuah bersama China dah. Tokai-tokai China. Beri duit pada mereka. Beri projek. Itulah dah. Tokai-tokai judi. Beri projek. Boleh duit. Ni pok-pok mengaku perjuangan Islam, perjuangan Melayu. Begitu juga perjuangan Syiah dulu. Mengaku perjuangan Ahlul Bait. Pencinta-pencinta Ahlul Bait. Mereka yang bunuh Ahlul Bait. Mereka yang tikam. Yang bunuh Hasan. Mereka yang tikam Hasan. Pok-pok ni dah Husin pun kena bunuh kepada Syiah Kufah. Begitulah. Jangan mudah kita ni terpengaruh dengan politik. Bukan kepalang hasil kejayaan yang mereka perolehi melalui polisi taqiyah. Berpura-pura ni. Bohong. Berlaku ni. Yang digunakan pakai sejak dahulu sampai sekarang. Sampai sekarang pun sama pokok ni. Pakai jubah, pakai serban. Tapi beli masjid besar dah. Tunjuk pondok nak runtuh ni. Gitu lah. Okey, penutup. Kita baca penutup. Sudah kita sikit kan? Habis lah. An Abi Dzar qala amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in amarani bi hubbil masakin wad-dunuwi minhum wa amarni an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi wa amarni an asila ar-rahima wa in adbarat wa amarni an la as'ala ahadan syai'an wa amarni an aqula bil haqqi wa in kana murran wa amarni an la akhafa fi Allahi lawmata la'im wa amarni an ukthira min qali la hawla la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-'arsy. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan padaku 7 perkara. Iaitu pertama, baginda memerintahkan padaku supaya mencintai orang miskin dan mendekati mereka. Kita kena baik duduk mendekati orang miskin. Selalu bagi derma, sedekah, berah ke, makanan ke, lauk. Rapat dengan orang miskin ni. Yang kedua, baginda memerintahkan aku supaya melihat kepada sesiapa yang berada di bawahku dalam hal harta dan kurniaan. Dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasku. Kita ni tengok orang yang lebih miskin daripada kita ni. Tengok kereta orang kancing, kecil ni. Jangan kita tengok kereta orang besar, Honda lah, Mercedes lah. Tak puas hati sama lah. Rumah besar, habis lah kita dah. Jadi kita tengok, kita berasa memang kaya dah kita dah. Pakai Maybe tu berasa kaya dah. Aku banding orang lain. Barulah kita berasa tidak gila dunia, tidak bertanding dalam bab dunia. Yang ketiga, baginda merintahkan aku supaya menghubungi keluarga walaupun mereka tidak menghubungiku. Ada anak beradik kita tak mau jumpa dah. Macam boykot kita pergi rumah dia dah. Buat biasa-biasa, tak ada masalah. Buat baik dah, bagi bawa hadiah ke berah ke apa dah. Yang keempat, baginda merintahkan aku supaya tidak meminta apa-apa kepada siapa pun. Jangan minta. Jangan berkata dengan orang lah. Terpaksa benar kalau boleh. Kalau tidak, tak payah lah. Baik kita makan sikit, tak payah minta dengan orang dah. Tak payah berhutang siapa, minta makan sikit-sikit dah. Tengah dah tak ada duit, gaji tak masuk lagi. Nak macam mana dah? Cuba elok daripada berkata dengan orang, minta tolong orang lah. Yang kelima, baginda merintahkan aku supaya berkata benar walaupun ia pahit. Kata betul dah. Minta maaf sungguh kalau kita salah. Dan benda salah kita kena kata betul dah. Tak salah kalau kita main sembunyi-sembunyi kebenaran. Yang keenam, baginda merintahkan aku supaya tidak takut terhadap celaan manusia ketika berdakwah jalan Allah.
Kata betul, jangan kita takut orang marah kita ni. Yang ketujuh, baginda merintahkan aku supaya memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah sahaja. Kerana kalimat ini termasuk simpanan harta kekayaan di bawah arasy. Dah sebut sama la haula wala quwwata illa billah. Direkod oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad oleh Abu Zar, nombor hadis 21415, status sahih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas kurniaannya dapatlah saya diberikan ruang dan kesempatan untuk menukilkan bahan-bahan penulisan demi manfaat umat Islam khususnya di Malaysia. Penulisan yang terkandung dalam buku ini adalah hasil penulisan saya dan Maulana Asri sejak berapa lama yang tulis dalam banyak tempat termasuk dalam makalah dan majalah-majalah yang menjadi ruang untuk saya menyatakan pandangan dan perkongsian berkaitan dengan isu akidah, sirah, hadis, tafsir dan lainnya. Sebahagian daripada pandangan yang saya kemukakan itu mungkin berbeza dengan pandangan umum umat Islam, terutamanya yang disampaikan oleh para guru-guru, ustaz-ustaz di Malaysia, asatidzah di Malaysia. Namun atas matlamat dakwah dan mengangkat kubur yang dinyatakan dalam perintah baginda Rasulullah SAW kepada Abu Zar, berkata yang benar walaupun ia pahit, maka saya, Maulana Asri gagahkan juga untuk menyatakan apa yang saya kaji, Maulana Asri kaji sejak daripada dahulu sehingga kini. Banyaknya orang ramai fahami selama ini rupanya ada lebih dan ada kurangnya dan bahkan ada yang silap sama sekali, namun ia masih dipercayai sampailah sekarang. Kerana sedikit sekali antara kita orang yang tahu dan orang yang faham mengenai perkara itu di samping sanggup dan berani memberikan teguran serta pembetulan. Mungkin dengan memberikan penjelasan kefahaman dan teguran ini menjadikan setengah masyarakat berasa tidak selesa. Apatah lagi melibatkan apa yang mereka percayai selama ini, namun sebagai pendakwah yang dicarinya adalah keredaan Allah SWT. Oleh itu pendakwah hendaknya tidak takut terhadap celaan manusia dalam mengharungi lapangan dakwah. Apa yang saya nyatakan dalam siri buku Teguran Suci dan Jujur terhadap umat ini juga adalah untuk khalayak yang orang awam. Mungkin ustaz saja, orang awam boleh baca. Supaya masyarakat sendiri dapat membaca dan memahami kesilapan yang kita lakukan dalam memahami akidah, sirah dan ilmu hadis. Supaya orang awam sendiri mampu membentuk satu sistem saringan, antibody secara peribadi dalam menerima apa sahaja jadi sampai kepada mereka. Ini contoh. Jadi apa-apa berita ustaz cerita, tapis dulu. Orang politik cerita tapis dulu. Boleh ada penapis sekurang-kurangnya kita baca buku Maulana Asri. Saya tutup ketiga-tiga buku ini dengan memetik perintah Rasulullah SAW kepada Abu Zar. Ini supaya kita juga mengambil manfaat daripada pesan Rasulullah SAW yang cukup bermakna untuk kita terutamanya pada zaman ini. Dia 3 buku ni. Teguran Suci dan Jujur terhadap umat mengenai sirah, mengenai hadis, mengenai akidah dah. Habislah. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan usaha penulis ini sebagai sebahagian dari amal soleh ini untuk menghadap Allah SWT nanti. Wassalamualaikum. Mengenai penulis mengenai Maulana Asri ni. Maulana Muhammad Asri bin Yusuf dilahirkan pada tahun 1958 di Bukit Abah, Pasir Putih, Kelantan. Beliau menetap di Kumbang Kriang, Kelantan. Tak tahu lah sekarang ni mana. Situ lagi ya. Dia ada dalam kasar di Bacok ni tak. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Kebahasaan Bukit Abah hingga darjah 3. Kemudian beliau ke India untuk menghafal Quran di Darul Ulum Deoband, tempat Jemaah Tabligh. Mungkin nama Tabligh tak Nizamuddin, tapi pengasah aliran hadis di India dah. Aliran Deobandi. Selepas itu beliau menyambung pengajar di Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah atau lebih dikenali dikenali sebagai Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Kita dululah pondok dulu, bukan pondok lain ni. Pondok lain ni kurang dah. Tunggu sikit dah. Dulu alim-alim dan kitab besar-besar mengaji dah. Selepas beberapa tahun, beliau kemudian yang mengembara ke beberapa buah negara untuk menuntut ilmu. Beliau ke Nadatul Ulama Lucknow, India. Masa tu kurang sikit dah. Deoband. Jadi Maulana Asri Nadatul Ulama Lucknow, India. Dan Jamiah Al-Ulum Islamiyah Karachi, Pakistan. Ni mengaji dengan Mufti Wali Hassan. Mufti besar Pakistan. Beliau adalah pengasas Darul Qasar Pusat Tahfiz Al-Quran, Bahasa Arab dan Ilmu Islam, Kelantan. Beliau adalah salah seorang ilmu hadis di Malaysia yang menjadi pakar rujuk dalam segala perkara berkaitan dengan ilmu hadis. Beliau juga adalah salah seorang penulis prolifik yang banyak menghasilkan karya-karya agama dan bidang hadis dan akidah. Antara karya-karya beliau, Bahaya Syiah kepada Akidah, Syariah, Akhlak, Ummah dan Negara, terbitan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jabatan Agama Wilayah. Yang kedua, Syiah Rafidah di antara kecuaian ulama' dan kebingungan ummah. Yang ketiga, Kamus Tematik Al-Kawthar, Melayu, Arab, Urdu. Yang keempat, Sayyidina Muawiyah Khalifah Rashid Al-Anaya. Yang kelima, anak cucu Nabi SAW yang dilupakan. Yang keenam, Kamus Hindi, Sanskrit, Melayu.
Pasal Sanskrit pun boleh mana asli. Yang ketujuh, pedoman homopati. Homopati, doktor homopati dah. Mana asli. Yang ke-8, fikih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ke-9, syarah Sahih Bukhari jilid 1. Yang ke-10, 9 usul darajah hadis. Wallah, ada habislah kitab kita ni. Kitab teguran suci dan jujur terhadap umat menuju sirah oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Tamat dah. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.